Peserta khusus Kadet Pegawai Tadbir dan Diplomatik PTD telah mengambil inisiatif menganjurkan program Hutan Kita Bersama Proteja bermula pada 16 Mac 2015 hingga 20 Mac 2015 yang diadakan di Bandar Putra II, Klang. Program ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada segenap lapisan masyarakat mengenai kepentingan penanaman semula pokok-pokok hutan hujan yang menjadi nadi hijau dan amat diperlukan khususnya di sekitar kawasan bandar. Program ini dirasmikan oleh Yang Amat Berbahagia Tun Jin selaku Pengerusi Lanskap Malaysia. Kemuncak majlis diserikan dengan simbolik penanaman semula pokok oleh Yang Amat Berbahagia Tun Jin Abdullah. Lebih daripada 400 anak pokok ditanam di sekitar kawasan berkenaan. Dan kawasan kita ni kan ada sepanas. Sebab ini mantap. InsyaAllah 5 tahun daripada sekarang ni boleh, you rasa you nak datang ke sini hari-hari. Tak semestinya pokok hutan, tapi pokok buah-buah. Bukan untuk kita makan saja, tapi burung. Dan hari ini kita jayakan, kita lahirkan dalam program Hutan Kita Bersama Proteja. Kita berkata monyet harapkan program-program tapi kita yang dah ambil makan. Sebab saya rasa ramai dah lupa. Dan lupa hutan ni ada di sini sebelum rumah macam rumah cantik, bangunan KLCC. Kita dah cukup dah semua. Paling tinggi, paling cantik kita dah ada, paling besar shopping complex kita dah ada. Tapi hutan. So saya rasa yang especially banyak yang PTD baru ni mungkin sokong program-program macam ni. Dan mungkin bila masa dia akan ada polisi betul untuk kita boleh tanam lebih pokok dan tanam balik hutan. So saya harap siapa-siapa yang kita sama-sama tanam sampai Semangat cintakan alam sekitar yang ditunjukkan oleh semua peserta sepanjang majlis berlangsung sungguh mengkagumkan kerana mereka merupakan golongan muda yang bakal mewarisi tampuk kepimpinan negara. Pertama sekali kita kena tahu kepentingan hutan-hutan untuk kita menyimpan ni. Jadi contohnya yang paling penting adalah oksigen sendiri. Walaupun memang kita tak nampak oksigen tu, sebenarnya dia sangat penting untuk kesihatan kita, untuk tubuh badan kita. Jadi dengan menambahkan hijauan dengan menanam pokok ni, jadi kita boleh menambah oksigen dan benda tu dan perkara itu akan memberi manfaat kepada seluruh kehidupan flora dan fauna di seluruh dunia. Seperti yang kita sedia maklum juga, dunia kini makin sakit, kerana bumi kita ni memerlukan bantuan, lepas tu memerlukan kehijauan. Oleh itu, sebagai golongan muda, kita memainkan peranan yang penting dalam melibatkan diri dalam aktiviti seperti ini dan membantu untuk membangunkan bumi yang makin sakit. Kalau tidak, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun akan datang, kita takut generasi akan datang tak nampak bumi hijau dan mereka tak tahu apa itu pokok. Kita tahu kesedaran tu memang kurang. And umur, walaupun kita umur dah 20 lebih, tapi saya rasa umur kita cukup waktu untuk kita tidak membuat perkara begini seperti menanam pokok. Saya rasa ramai daripada kawan-kawan saya yang juga dari pertama menanam pokok di sini. Pelaksanaan program seperti ini pastinya mengharapkan dampak positif dalam memberi kesedaran dan mengetuk pintu hati masyarakat pentingnya menjaga hutan hujan dan memastikan kelestarian alam sekitar akan terus terpelihara. Alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia dan kita sebagai manusia juga perlu memainkan peranan yang penting pada alam sekitar. Jadi mari kita bersama-sama memelihara dan memulihara alam sekitar kerana tumbuhan juga merupakan satu amanah yang perlu membesar dan perlu dijaga dengan sebaiknya. Jadi mari kita hijaukan bumi kita. Okey, kita sahut pesanan daripada dia tadi ya untuk menghijaukan bumi kita dan terus menghijaukan kerana pada hari Sabtu ini jatuhnya tarikh sambutan Hari Perhutanan Sedunia yang disambut di seluruh dunia setiap 21 Mac, tetapi sambutan di negara kita akan jatuh pada hari berikutnya, hari Ahad 22 Mac di Kedah, dan untuk itu
Kita bersama Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman Haji Abdul Rahim yang merupakan Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri sudi bersama kami pada pagi ini. Sebelum kita cerita tentang acara yang akan disambut pada hari Ahad nanti, jadi mungkin Datuk Seri boleh beri gambaran tentang mungkin status dan juga perkembangan hutan di negara kita, khususnya sekarang ini dengan iklim yang mungkin semakin bergolak sekarang ini, juga khususnya musim panas dan juga mungkin isu-isu yang dikaitkan dengan manusia. Ya, silakan Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada penonton-penonton di luar sana. Kita mengucap terima kasih pada RTM pada pagi ini menjemput kita untuk beri gambaran kepada rakyat Malaysia. Dan insya-Allah kita akan menyambut sambutan Hari Hutan Antarabangsa pada 21 Mac. Tapi sebelum itu izinkan saya mencerita kisah hutan di Malaysia. Ya, kita sebenarnya amat bertuah. Sejak akhir ini isu perhutanan dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Kan? Ya. Keluar di surat khabar sana sini kan, mencerita pasal hutan. Jadi kita di Jabatan Hutan, kita berucap terima kasih sebab hari ini rakyat di Malaysia dah begitu prihatin. Prihatin tentang hutan. Yang sekian lama kita bercakap hutan. Kan? Of course, gambaran yang diberikan oleh di Malaysia ini tidak begitu menyeluruh. Kita di Malaysia ni pada dasarnya kita ada dua jenis kategori hutan yang kita kena tahu. Satu hutan simpanan kekal, satu hutan bukan simpanan kekal. Hutan simpanan kekal ini yang diwartakan di bawah Akta Hutan Negara. Sementara kawasan bukan hutan kekal ni seperti tanah kerajaan dan tanah milik ini adalah diwartakan di bawah kanun tanah. Jadi pada masa ini kita amat bertuah di Malaysia. Kita ada terutama di semenanjung Malaysia lah sebab saya Ketua Pengarah Hutan Malaysia. Kita ada kawasan berhutan kira-kira 5.8 juta hektar. Di mana daripada 5.8 juta ini 4.8 juta adalah hutan simpanan kekal yang saya katakan diwarta di bawah Akta Hutan Negara. Sementara selebihnya adalah hutan bukan hutan kekal seperti tanah kerajaan dan tanah milik. Jadi nombor satu, kita tak perlu gusar sebab kawasan hutan kekal berlaku pembalakan, tetapi pembalakan terkawal dan tebangan memilih di bawah pengurusan hutan cara berkekalan. Sementara kawasan di luar hutan kekal ni seperti tanah kerajaan dan tanah milik ini ialah tanah-tanah yang dibuka untuk pembangunan tanah seperti infrastruktur, jalan dan sebagainya. Jadi aktiviti pembalakan juga berlaku di situ, tetapi itu adalah pembalakan untuk melakukan kayu-kayaan sebelum pembangunan dilaksanakan. Di samping itu juga di Malaysia ni kita bertuah sebab kita ada 3 jenis hutan penting. Satu, hutan darat. Keduanya hutan paya gambut dan ketiganya ialah hutan paya laut. Yang paya laut tentunya bakau lah di pantai. Kemudian yang paya gambut antara paya gambut dengan hutan darat. Jadi gitu gini di Malaysia daripada 5.8 juta hektar disebutkan tadi, lebih kurang dalam 90% ada hutan darat. Sementara yang 10% lebih kurang dalam 3% adalah hutan paya gambut, selebihnya hutan paya laut. Jadi kita pun tak perlu gusar sebab kita ada 3 jenis hutan simpanan kekal. Jadi di dalam hutan simpanan kekal itu, inilah di bawah jagaan Jabatan Perhutanan yang kita beri gambaran bahawa hutan kita diurus dengan baik. Jadi kalau ada dakwaan mengatakan di Malaysia hutan telah musnah, sebenarnya kita tak perlu membuat orang panik lah. Contohnya baru-baru ni dikaitkan aktiviti pembalakan haram misalnya kepada aktiviti banjir. Bagi saya ini satu kesedaran rakyat. Jadi kita patut jelaskan kepada rakyat bahawa hutan-hutan yang dibangunkan itu hutan tanah kerajaan, tanah milik yang memang untuk pembangunan. Hanya yang berlaku kadang-kadang aktiviti itu tidak dikawal. Jadi bila aktiviti kawal, sama dia cara membeli lesen ataupun tidak beli lesen kan. Bila aktiviti tak berkawal apa jadi? Kerosakan berlaku. Jadi hari ini hutan juga dikait dengan kestabilan alam sekitar ataupun perubahan iklim. Kita sebenarnya kena tahu bahawa pokok ni ketika proses fotosintesis ataupun makan makanan, dia menyerap karbon dioksida dan kemudian mengeluarkan oksigen. Dan karbon dioksida ni salah satu gas yang menyumbangkan pada permasalahan dunia. Jadi kita di Malaysia amat bertuah kerana dengan ada hutan ini juga di hutan lain, hutan ini menyerap karbon dioksida ini. Dan jika diserap, dipanggil carbon sequestration, jadi kesan kepada perubahan iklim itu dapat distabiliskan. Jadi bayangkan, mengikut sains mengatakan satu pokok yang dewasa boleh menyediakan oksigen untuk 4 orang dewasa. So kalau kita tanam banyak pokok lagi dan pokok itu dewasa, bayangkan apa yang kita dapat manfaat selain daripada oksigen yang cara percuma kita sedut, kan tak perlu bayar. Dan kemudian karbon dioksida yang kita keluarkan selepas kita bernafas disedut balik oleh pokok dan ini mengimbangi alam sekitar. Kan? Jadi maknanya aktiviti menanam pokok merupakan aktiviti yang murni. Ya? Supaya maksud saya itulah pokok-pokok besar lah. Kalau pokok kecil seperti pokok renik dan sebagainya, ada semuanya tapi agak kurang sedikit. Kecil lah, rendah. Jadi maknanya cara kebetulannya kita di Jabatan Hutan merasa selesa pada hari ini. Rakyat begitu sensitif. Rakyat Malaysia begitu prihatin. Bila sebut aja tentang hutan, jangan rusik hutan kita.
Jadi sebab itu maka kita menyambut bersama-sama setiap tahun menyambut sambutan Hari Hutan Antarabangsa ini. Baik. Untuk kita terus memperkasakan lagi cinta rakyat kepada hutan. Okey. Baik, Datuk Seri, jadi apa yang akan diketengahkan sewaktu sambutan pada hari Ahad nanti di Kedah? Okey, tentunya aktiviti utama dalam aktiviti perhutanan ini tidak lain tidak seperti penghijauan bumi. Tentunya aktiviti penghijauan bumi itu ialah menanam pokok. Dan pokok-pokok yang kita beri tumpuan di Jabatan Hutan ini adalah pokok-pokok hutan lah. Sebab pokok-pokok hutan ini menjadi pokok besar ya. Dan insya-Allah pada 21 ni tiap-tiap tahun kita menyambut tarikh Hari Hutan Antarabangsa ini sebab ini suatu tarikh yang telah dipersetujui oleh Badan Pertuan Bangsa Bersatu. Seluruh negara, seluruh dunia pada tarikh 21 Mac itu adalah hari raya lah konon-kononnya kepada kita sebagai rimbawan kita menghijaukan bumi. Dan aktiviti yang kita buat pada 21 itu oleh kerana pihak Kedah, Menteri Besar Kedah tidak dapat bersama kita pada 21 oleh kerana kesibukan program Langkawi sekarang ni yang 5, maka kita buat pada 22 hari bulan sebab perlunya kehadiran Yang Menteri Besar Kedah sebab merupakan tuan rumah. Dan sambutan kita buat cara bergili-gili di negeri Malaysia. Dan aktiviti utamanya ialah aktiviti menanam pokok. Jadi tempat-tempat kita pilih. So tempat yang kita pilih untuk sambutan ni ialah di tapak yang kita namakan Taman Jubli Emas Suka Menanti Alustar Kedah. Dan tentunya tempat-tempat tanam di sini ialah taman ya, taman rakyat. Jadi aktiviti tanam itu untuk menghijaukan kawasan di situ. Dan insya-Allah pada 22 hari bulan ini kita akan menanam lebih kurang dalam 2000 pokok. Okey. Yang mana pokok yang kita tanam ada 2 pokok utama. Satu ialah pokok gelam. Satu lagi ialah pokok tekoma. Okey, mari kita tengok tekoma. Tekoma ni macam sakura di Malaysia. Sekarang tengah musim panas. Negeri-negeri di utara seperti Perlis, Pulau Pinang dan Kedah, kita mahu betul dia ada musim panas. Dan hari ini kalau kita di sana kita tanam pokok tekoma. Dan kita juga tanam pokok gelam. Di samping aktiviti-aktiviti lain dah seperti menyemarakkan cinta pada hutan, aktiviti melukis dan aktiviti yang lain untuk membawa masyarakat setempat terutamanya bersama-sama kita menyemarakkan lagi cinta hutan. Baik. Jadi 2000 batang pokok itu akan ditanam pada hari yang itu. sama. Dan melibatkan semua yang hadir. Dan melibatkan 700 peserta yang terdiri pada orang kenamaan setinggi-tinggi Yang Berhormat Menteri Besar Kedah dan juga menteri kita di Kementerian Sumber Daya Sekitar dan juga rakyat, pegawai kerajaan, orang sekolah, orang awam. Tambah pula sekarang cuti sekolah kan? Ya. Jadi lagi memang meriah. Tepat, lagi meriah lagi. Dan kita yakin orang Kedah terutama kan akan bersama dengan kita untuk meramaikan lagi sambutan pada 22 itu. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri Abdul Rahman atas maklumat yang dikongsikan. Ya, untuk itu hari Ahad ini kita ramai-ramai ke Alustar ya kerana di sana nanti akan berlangsungnya sambutan Hari Perhutanan Sedunia Peringkat Kebangsaan yang akan dilaksanakan di Taman Jubli Emas Suka Menanti Alustar. Jadi dah dengar tadi 2000 pokok akan ditanam pada hari tersebut. Jadi anda juga mungkin boleh turut serta dan menjadi sebahagian daripada yang berusaha dalam memelihara alam semula jadi yang memang menjadi anugerah yang cukup besar bagi kita semua di Malaysia ini. Sekali lagi terima kasih Datuk Seri.